Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi untuk kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, yang bertajuk Petunjuk Sepanjang Perjalanan Menuntut Ilmu, sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Dan kita terhenti pada perbahasan sebelum ini berkenaan dengan tajuk Talibul Ilmi fi Manzili. Talibul Ilmi fi Manzili. Penuntut ilmu di rumahnya. Penuntut ilmu di rumahnya. Jadi kita sampai kepada perbahasan pada pagi ini, hadirin dan hadirat. Wa ba'asa Abdul Aziz ibnu Marwan ibnahu Umar ibnu Abdul Aziz ila al-Madinah yata'addabu biha. وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده وكان يلزمه الصلوات فأبطأ يوما عن الصلاة فقال ما هبسك قال مرجلتي تسكن شعري فقال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة وكتب بذلك إلى والده فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, suatu hari Abdul Aziz bin Marwan dia menghantarkan anak lelakinya, iaitu seorang ulama yang begitu masyhur, khalifah yang begitu masyhur, Umar ibn Abdul Aziz. Ni ketika Umar ibn Abdul Aziz ni masih kecil lagi. Umar ibn Abdul Aziz ni adalah khalifah yang sangat terkenal, hadirin sidang jemaah. Dihantar ke Madinah untuk belajar di sana. Maknanya untuk belajar adab dan belajar akhlak di sana. Wa kataba ila Salih ibn Kaisan, dan Abdul Aziz bin Marwan ni dia menghantar utusan surat kepada seorang tokoh namanya Salih bin Kaisan dan menuntut dia untuk mengajarkan ilmu kepada Umar ibn Abdul Aziz ni. Dan satu hari fa'abta'a yawman 'anis salah. Satu hari maknanya dia lewat untuk menghadiri salat, dan bila ditanya kenapa lambat, dia kata ada masalah kepada rambut dia, ada masalah kepada rambut dia. Kemudian ditegurlah, dia kata takkanlah disebabkan isu rambut ini pun memberi kesan kepada salat. Maka dihantarlah surat kepada Abdul Aziz bin Marwan untuk bagi tahu tentang apa yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Lalu Abdul Aziz bin Marwan ni pun dihantar utusan dia, hadirin dan hadirat, kepada anak dia, dan dia kata, dan dia tidak mahu berbicara dengan anak dia sehinggalah anak dia cukur rambut dia. Sebab masalahnya isu berkenaan dengan rambut itu pun menyebabkan dia tidak menghadiri salat di masjid, hadirin sidang jemaah. Dan disebut di sini wa kanu yafrahuna bi sama'i abna'ihim lil 'ilmi min al-ulama'i wal qurbi minhu.
Ulama-ulama kita dahulu, mereka bergembira apabila anak-anak mereka mendengar ilmu daripada para ulama dan mereka suka kalau anak-anak mereka dekat dengan para ulama. Faqad jaa fi tarjamati Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath, dalam biografi Abdullah bin Sulaiman bin al-Ash'ath disebutkan anna awwala syaikh sami'a minhu huwa Muhammad bin Aslam wa sarra abuhu bidzalik li jalalati Muhammad bin Aslam. Guru pertama yang mana Abdullah bin Sulaiman bin al-Ash'ath mengambil ilmu daripadanya adalah Muhammad bin Aslam. Dan bapaknya, iaitu bapa kepada Abdullah ni, dia rasa gembira dengan perkara tersebut disebabkan betapa agungnya kedudukan dan mulianya kedudukan Muhammad bin Aslam. Dan disebutkan hadirin dan hadirat, wa min at-tara'if fi hadha, antara perkara menarik berkenaan dengan hal ini, ma jaa fi tarjamati Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath aidan, iaitu riwayat yang menceritakan tentang biografi Abdullah bin Sulaiman bin al-Ash'ath. Anna Ahmad bin Saleh ahadul ahimmah, sesungguhnya Ahmad bin Saleh yang merupakan salah seorang daripada tokoh ulama, kana yamna'ul murq min huduri majlisih, fa ahabba Abu Daud an yasma'a ibnahu minhu, fashadda ala wajhihi lihyah wa hadar, فعرف الشيخ فقال أمثلي يعمل معه هذا؟ فقال أبو داود لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار، فإن لم يقاومهم في المعرفة فأهرمه السماء. Dalam bahasa yang mudah, hadirin sidang jemaah, Ahmad bin Saleh ni satu hari dia menghalang golongan-golongan yang amrad ni daripada hadir kepada majlis ni. Dan golongan amrad merujuk kepada golongan-golongan yang kita kata orang lelaki, budak-budak muda yang tidak ada janggut, yang tidak ada perawakan dan perwatakan lelaki dewasa lah, hadirin dan hadirat. Tapi Abu Daud ni dia suka anak dia tu mendengar daripada dia. Maka macam seolah-olah dia mendewasakan anak dia lah. Dia memberi ada janggut anak dia apa semua, dan akhirnya anak dia pun hadirlah kepada majlis tersebut, hadirin dan hadirat. Kemudian selesai kepada perbahasan tersebut, kita nak beralih pula kepada tajuk yang sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita bahaskan, iaitu penuntut ilmu di rumahnya, hadirin sidang jemaah. Wa mimma yushhidu lidzalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang menunjukkan kepada, orang kata, yang menunjukkan kepada, sebentar hadirin hadirat. Okey. Saya nak antara perkara yang menunjuk kepada perkara ini adalah hadis Nabi SAW yang mana baginda menyatakan, afdalu salatikum fi buyutikum illa al-maktubah, afdalu salatikum fi buyutikum illa al-maktubah. Terjemahannya, seafdal-afdal salat kamu adalah di rumah kamu. Sebaik-baik salat adalah di rumah. Illa al-maktubah, kecuali salat fardu. Wa fi lafzin akhar, afdalus salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Dalam riwayat yang lain, seafdal-afdal salat adalah salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Seafdal-afdal salat adalah salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat fardu, hadirin sidang jemaah. Jadi disebutkan di sini, kita kata hadirin dan hadirat, maksud seafdal-afdal salat seseorang adalah di rumah kecuali salat fardu ni ada dua sebab yang dikongsikan hikmahnya oleh para ulama kita. Iaitu para ulama kita memberitahu hikmah dia kerana yang pertama, salat di rumah tu lebih mendatangkan khusyuk. Salat di rumah lebih mendatangkan khusyuk. Dan yang kedua, salat di rumah adalah lebih jauh daripada riya. Salat di rumah adalah lebih jauh daripada riya. Jadi sebab itulah kenapa salat kita ni, iaitu salat sunat yang paling afdal adalah di rumah.
Manakala solat wajib, solat fardu yang afdal adalah di masjid. Begitu. Gitulah cara kepahaman kita. Dan disebutkan di sini hadirin sidang jemaah, wa kana aktsaru tatawwu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi manzil. Salat sunat Nabi paling banyak dilakukan adalah di rumah Nabi. Maknanya salat sunat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dilakukan adalah di rumah baginda. Dan disebutkan wa kana katsirun minal ulama la yatatawwa'una fil masjid. Ramai dari kalangan ulama ni mereka tidak melakukan ibadah sunat di masjid, iaitu mereka tidak melakukan salat sunat di masjid. Maknanya ramai dari kalangan para ulama mereka melakukan solat sunat di mana? Di rumah. Hadirin hadirat. Dan disebutkan di sini, wa kana al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala la yusalli rak'atai sunnah fil ghalib illa fi baitih ittiba'an lis-sunnah. Imam Ibnu Qudamah ini salah satu ulama besar dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Antara kitab dia yang paling masyhur adalah kitab Al-Mughni. Al-Mughni ni kitab fiqh Hanbali. Al-Mughni karangan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Dan selain daripada kitab Al-Mughni, antara kitab Ibn Qudamah yang masyhur adalah kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Mukhtasar Minhajil Qasidin. Itu pun adalah kitab yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan beliau ni la yusalli rak'atai sunnah fil ghalib. Secara kebiasaannya beliau tidak akan melakukan 2 rakaat salat sunat illa fi baitih, kecuali dilakukan di rumahnya, ittiba'an li sunnah, dengan tujuan untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi kulli hal, maknanya secara umumnya atau secara keseluruhannya, fa ada'u tatawwu' fil buyut fihi masalih katsirah. Melakukan salat-salat sunat di rumah ni padanya kebaikan atau maslahah yang begitu banyak. Padanya kebaikan atau maslahah yang begitu banyak. Yang pertama syari, dia kata minha. Ini antara yang disebutkan. Minha antaranya adalah ihya'u as-sunnatin nabawiyyati fi dhalik. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara tersebut. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara tersebut. Wa aidan, selain daripada itu, فإن صلاة المرء بعيدا عن أعين الناس قد تكون أكثر إخلاصا وأجرا. Ini antara hikmah kenapa kita dituntut salat sunat di rumah. Dia kata sesungguhnya salat seseorang itu apabila jauhnya ia daripada pandangan mata manusia, qad takunu aktsaru ikhlasan wa ajran, boleh jadi ia lebih banyak ikhlas dan lebih besar ganjaran pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli tatawwa'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Salat sunat seorang lelaki ketika mana ia tidak dilihat oleh orang ramai, ini menyamai salatnya di hadapan ini, ataupun ini melebihi salatnya apa yang dilihat oleh orang ramai sebanyak 25 kali ganda, ataupun sebanyak 25 kali. Jadi kita kata di sini, salat satu kali salat sunat seorang lelaki yang tidak dilihat oleh manusia menyamai salatnya di hadapan orang ramai sebanyak 25 kali. Maknanya lebih baik adalah salat bersendirian. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Al-Musnad. Dan ia dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir. Maknanya zahirnya hadis ini adalah hadis sahih di sisi Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa fihi min al-masalih at-tarbawiyah. Pada pelaksanaan salat sunat di rumah terdapatnya maslahah dalam tarbiyah, iaitu dalam bab kita nak mendidik. Kata penulis kitab hafizahullah taala, ta'assara ahlul bait wa bi khassati as-sighar bi ru'yati walidihim yusalli ala mar'a minhum
وانطباع تلك الصورة في نفوسهم خاصة إذا كان الوالد محافظا على إحياء هذه السنة. Ahli keluarga akan terkesan, lebih-lebih lagi kanak-kanak, apabila dia melihat bapa mereka solat di hadapan ataupun di tempat mereka boleh lihat. Dan mereka akan praktikkan gambaran tu pada jiwa mereka. Ini kanak-kanak kebiasaannya begitu. Dia tengok ayah dia solat, dia pun akan turut serta solat. Khasah, lebih-lebih lagi, idza kana al-walidu, apabila ayah ni tadi muhafizan ala ihya'i hadhihi sunnah, adalah seorang individu yang sangat kuat menjaga sunnah ini. Itu solat di rumah. Waliza, oleh yang demikian, yulahizu ala ba'd as-sighar annahum yuhakuna walidahum fi salatih, fataratan yasuffuna bijanibih, wa taratan ya'tuna bi ba'd hayati as-salati wahdahu. Sebahagian kita dapat lihat yang kanak-kanak kecil ini dia akan meniru bapa mereka dalam perbuatan solat. Kadang-kadang bila ayah dia solat seorang-seorang, dia datang sebelah ayah dia, dia solat sekali. Dan kadang-kadang dia datang dan dia pula, budak-budak kecil, dia sendiri yang melakukan beberapa pergerakan solat seperti rukuk, seperti sujud dan seumpamanya. Jadi benda-benda ini dia memberi tarbiyah, memberi didikan kepada kanak-kanak yang masih kecil. Apabila mereka melihat ayah mereka ke atau ibu mereka mendirikan solat di rumah, hadirin dan hadirat, mendirikan solat di rumah. Wa yuqalu aidan fi maqami tarbiyati as-sighar, dan dikatakan juga pada maqam pendidikan kepada anak kecil, inna mimma yanfa'u as-sighar kadhalik ta'widuhum ala ba'd al-adab was-sunan al-mustahabbah. Antara perkara yang memberi manfaat kepada kanak-kanak kecil juga adalah kita membiasakan mereka ini dengan sebahagian adab-adab serta sunnah, perkara-perkara sunnah yang dituntut. Seperti apa? Kata penulis kitab, seperti al-aklu bil yamin, seperti makan dengan tangan kanan. Wasyurbu bil yamin, seperti minum dengan tangan kanan. Ini kadang-kadang benda yang orang kita nampak remeh. Dia tidak besarkan, dia menganggap benda ini biasa, sedangkan ini sunnah. Hadirin dan hadirat. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Wat-tasmiyatu 'inda al-akli wasyurub, membaca bismillah bila nak makan, baca bismillah bila nak minum. Baca bismillah, sekurang-kurangnya bismillah. Ini adalah sunnah. Hadirin sidang jemaah. Walhamdu ba'dahuma, dan kita mengucapkan alhamdulillah selepas makan dan mengucapkan alhamdulillah selepas minum. Jadi kena didik anak-anak kecil kita untuk melakukan perkara seperti ini daripada rumah lagi. Wa kadza, begitu juga dukhulul khala'i muqaddiman rijlahul yusra wa muqaddiman al-yumna 'inda al-khuruj. Kalau kita nak masuk ke dalam bilik air, maka kita dahulukan dengan kaki kiri. Dan kalau kita nak keluar daripada bilik air, maka kita dahulukan dengan kaki kanan. Katakanlah seperti ini, fi talqinihim. Dan ini sama juga situasinya kalau kita nak mentalkinkan kepada ataupun kita nak mengajarkan anak-anak ini dengan sebahagian daripada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan apabila begitu juga selain daripada itu, kaba'di azkarin naumi wal istiqadhi minan naum. Demikian juga kita mengajarkan sebahagian zikir-zikir tidur dan zikir-zikir bangun daripada tidur. Wa qabla dhalika wa ma'ahu wa ba'da ta'widuhum ala nutqi syahadatain. Kita juga membiasakan kanak-kanak ni, anak-anak ni, untuk menuturkan dua kalimah syahadah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim berkata rahimahullah ba'da kalamin lahu, fa idza kana waqtu nutqihim fayulaqqanu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan apabila mereka ini telah boleh berbicara, maka talkinkanlah kepada mereka, maknanya bisikkan kepada mereka ataupun ajarkan di telinga mereka itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal yakun awwal ma yaqra masami'ahum, dan supaya
hendaklah kita menjadikan perkara pertama yang perkara terawal yang masuk ke dalam pendengaran mereka adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa tauhidu. Untuk mereka itu mengenali Allah dan untuk mereka itu mengesakan Allah. Wa annahu subhanahu fawqa arsyih, bahawasanya Allah ni berada di atas arasnya. Yanzuru ilaihim wa yasma'u kalamahum, yang mana Allah ni melihat kepada mereka dan Allah mendengar kepada kata-kata mereka. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan Allah bersama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Dan disebutkan di sini hadirin dan hadirat, wa kana banu Israila kasiran ma yusammuna auladahum bi Immanuel. Bani Israel dahulu, mereka banyak menamakan anak mereka tu dengan nama Immanuel. Banyak menamakan anak mereka dengan nama Immanuel. Wa makna hadhil kalimah, dan makna perkataan ini adalah ilahana ma'ana, Tuhan kita bersama kita. Walihadza kana ahabbul asma'i ila Allah, oleh kerana yang demikian itu, nama yang paling Allah cintai, nama yang paling Allah suka sekali adalah Abdullah wa Abdul Rahman. Abdullah wa Abdul Rahman, hamba Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, inna ahabbal asma'i ila Allah, ataupun ahabbul asma'i ila Allah, nama yang paling Allah suka adalah Abdullah wa Abdul Rahman, hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Bihaitsu, dari satu sudut, iza wa'at tifil wa aqila, apabila budak ni dah boleh memahami dan berakal, alima annahu Abdullah wa anna Allah huwa sayyiduhu wa maulah, dia akan mengetahui bahawasanya dirinya adalah hamba Allah dan Allah adalah tuan bagi dia dan Allah adalah pelindung bagi dia. Ini antara sebab kenapa kita ini digalakkan meletak nama anak dengan nama Abdullah atau Abdul Rahman, hadirin sidang jemaah. Supaya apabila dia dah sampai kepada tahapan boleh memahami, boleh berfikir dengan baik, maka dia mengetahui bahawasanya Allah tu adalah tuan dia. Allah adalah Tuhan dia. Allah adalah maula bagi dia. وقبل ختام هذا المبحث لابد من التنبيه والتحذير من خطأ تربوي شنيع. Sebelum kita tutup kepada perbahasan ni, maknanya dia kata tidak perlu kita memberikan peringatan dan amaran terhadap kesilapan dalam mendidik yang begitu teruk sekali, kata penulis kitab. Yang demikian itu, kata penulis kitab, adalah sebahagian ibu bapa ni, mereka bercakap bohong dalam keadaan anak-anak dia melihat, anak-anak dia mendengar. Bahkan kadang-kala qad ya'muruhum bil kadhib, bahkan boleh jadi ibu bapa ni pula yang menyuruh anak-anak dia bercakap bohong. Wa mithalu dhalik, antara contohnya, kalaulah ada satu orang ketuk pintu rumah, yang mana mungkin dia ada urusan, dia ada keperluan, dia nak berjumpa dengan kita, dia duduk ketuk pintu kita. Faya'muru ahada auladihi, lalu yang si ayah ni pun dia suruh kepada salah seorang anak dia, birraddi alaih, untuk pergi bagi tahu kepada orang yang ketuk pintu tu, nafian, untuk bagi tahu yang ayahku tak ada kat rumah, macam tu. Macam contohlah, ada orang datang rumah kita, ketuk pintu rumah kita, orang bagi salam. Kita ada kat rumah dengan keluarga, tapi kita tak nak berjumpa dengan dia, kita bagi tahu, kita kata kepada anak kita, awak pergilah tolong bagi tahu, kata kat ayah tak ada kat rumah, padahal ayah ada kat rumah. Maknanya ini, kata penulis kita, adalah antara bentuk didikan yang salah, antara bentuk didikan yang tidak tepat, hadirin dan hadirat. Dia kata fakam minal mafasid at-tarbawiyah fi misli hadhihi tarbiyah, betapa besarnya mafsadah, kerosakan dari sudut pendidikan anak-anak pada pendidikan yang seumpama ini, hadirin sidang jemaah. Jadi selesai kepada perbahasan tersebut, saya nak beralih pula kepada tajuk yang berikutnya. Baik.
Tajuk yang berikutnya hadirin dan hadirat yang saya muliakan adalah Talibul Ilmi was-Sahar. Talibul Ilmi was-Sahar. Maksudnya di sini adalah penuntut ilmu dan berjaga malam. Penuntut ilmu dan berjaga malam. Sahar ni maksudnya berjaga malam. Maknanya dia tidak tidur lah. Sebab itu ada hadis yang menyebutkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Terjemahannya adalah perumpamaan orang yang beriman sesama mereka dari sudut kasih sayang, dari sudut rasa kasihan, rasa cinta sesama mereka, masalul jasad, seperti satu batang tubuh yang sama. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu anggota itu mengadu sakit, apabila satu anggota, satu tubuh mengadu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, maka seluruh tubuh tidak boleh tidur. Maknanya seluruh tubuh bis-sahar. Sahar tak boleh tidur lah, jaga malam. Seluruh tubuh akan berjaga malam wal humma, dan seluruh tubuh boleh jadi akan demam. Yang sakit satu anggota je tapi satu badan demam. Itulah perumpamaan orang Islam sesama mereka. Jadi sahar tu adalah berjaga malam, hadirin sidang jemaah. Dan disebutkan di sini sebuah hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La samar illa limusallin aw musafir. La samar illa limusallin aw musafir. Tidak boleh berjaga malam. Ini. Tidak boleh berjaga malam kecuali untuk dua orang sahaja. Yang pertama, limusallin, untuk orang yang salat. Yang kedua, aw musafir. Yang kedua adalah orang yang bermusafir. Ini terkecuali daripada larangan. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan disebutkan di sini, yakhtalifun nasu fi tartibi awqatihim bihasabi ikhtilafi syu'unihim. Orang ramai ni, manusia ni berbeza-beza dalam penyusunan waktu mereka mengikut kepada perbezaan keadaan dan situasi mereka. Wa bima anna al-kalama maqsurun ala mas'alati sahar. Oleh kerana perbahasan kita ini terbatas kepada isu berjaga malam. Fayuhsinu huna iradu ma warada an Salman radhiyallahu ta'ala anhu fi ahwalin nasi ba'da salatil isya. Maka baik untuk kita meletakkan sebuah riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkenaan dengan keadaan-keadaan manusia ini ba'da salatil isya, selepas salat isya. Qala radhiyallahu anhu, qala radhiyallahu anhu, ba'da kalamin lahu. Salman Al-Farisi berkata, فَإِذَا صَلَّ النَّاسُ الْعِشَاءَ, apabila orang ramai telah mengerjakan salat isya, كَانُوا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلٍ, mereka itu berada pada tiga kategori. Ini manusia selepas dia selesai salat isya, dia akan terbahagi kepada tiga kategori. Dan boleh jadi kita ni kategori yang mana? Minhum, kata Sayyidina Salman Al-Farisi ni, ada dari kalangan mereka iaitu yang setelah mendirikan salat isya, man lahu wala alaih, itu maksudnya dia dapat pahala, tidak dapat dosa. Wa minhum man alaihi wala lahu, ada pula golongan yang kedua, dia dapat dosa tapi tak dapat pahala. Yang pertama tadi dapat pahala tapi tak ada dosa. Yang kedua ni dapat dosa tetapi tak dapat pahala. Wa minhum man la alaihi wala lahu, dan ada dari kalangan mereka yang mana dia tak dapat pahala pun, dalam masa yang sama dosa pun dia tidak dapat. Fakultu, lalu anak murid kepada Salman ni, dia tanya kepada Salman Al-Farisi. Yang bertanya tu namanya Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab. Dia tanyalah kepada Salman, dia kata, man alaihi wala lahu.
siapa yang dia dapat dosa tapi tak dapat pahala? Maka dia kata di sini, qala rajulun shallal isya, seorang lelaki yang mana dia telah selesai mendirikan salat isya. Faghtanama, maka dia pun menggunakan ghaflatan nasi wa zulmatal lail. Maka dia pun menggunakan kelalaian manusia pada waktu itu, orang tengah tidur, dan kegelapan malam. Farakiba ra'sahu fil ma'asi. Lalu dia pun menggunakan menggunakan dirinya untuk melakukan maksiat. Dalam arti kata, orang yang dapat dosa selepas isyak dan tak dapat pahala ni adalah orang yang berjaga tapi dia buat maksiat. Hadirin dah hajar. Dia kata warajulun, ada seorang lelaki yang mana dia ni mengambil peluang kegelapan malam dan saat manusia tengah leka, tengah tidur. Farakiba ra'sahu wa qama yusalli fadzaka lahu wa la alayh. Yang mana dia ini apabila dia berjaga malam, maka dia pun mendirikan salat. Maka yang ni dapat pahala tapi tak ada dosa. Dan yang ketiga adalah warajulun nama fadzaka la alaihi wa la lahu. Kalau ada orang lepas isyak dia tidur saja, maka dosa pun dia tak ada, pahala pun dia tak ada. Macam tu. Dia orang kata pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Ada orang dia berjaga malam untuk dia buat maksiat, yang ni dapat dosa, pahala tak ada. Ada orang dia berjaga malam untuk dia buat taat, maka yang ni pahala ada, dosa tidak ada. Maka dikatakan di sini, hadirin sidang jemaah, wa hadha taqsim min Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Pembahagian daripada Salman ini, yadkhulu tahtahu jami' asnafin nas fil jumlah. Maka yang masuk di bawahnya adalah keseluruhan jenis manusia. Wahum fi tahsilil khair wa dafa'i syar ma baina mustaqil wa mustaqsil. Manusia ni dalam mendapat kebaikan dan menolak atau menghalang keburukan terdiri daripada yang banyak dan juga yang sedikit. Wa mas'alatus sahar haqiqah bi ayyutriqa mawdu'aha bi ahammiyatiha wa yatabayyan dhalika bi umurin katsirah. Baik, isu berjaga malam ni adalah isu yang kita kata penting. Dia kata yang kita nak sebut yang menjelaskannya adalah beberapa perkara yang berikut. Yang menjelaskannya adalah beberapa perkara yang berikut. Kata penulis kitab yang pertama sekali, an-nasahra mimma ta'ummu bihil balwa. Berjaga malam ni adalah perkara yang termasuk dalam kategori umum balwa. Umum balwa ni kita kata benda yang diketahui umum, benda yang diketahui umum. Sanian, dia kata yang kedua adalah dosa akan berlaku idza kana sahar ala ma la yanfa. Maknanya akan adanya kesan dosa sekiranya berjaga malam tu dipenuhi dengan perkara yang tidak memberi manfaat kepada pelakunya. Jadi kalau seseorang dia berjaga malam tapi diisi berjaga malam tersebut dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka yang ni dia akan dapat dosa. Yang ketiga, ma yafutu bisababis sahar min tadyi'il fara'id atau ta'khiriha. Apa yang terluput atau terlepas disebabkan berjaga malam seperti pengabaian ibadat fardu atau melewatkan ibadat fardu. Yang keempat, dikata at-tasaqul an salatil witir bisababit ta'ab. Maknanya dia berat untuk melakukan salat witir kerana apa? Kerana penat. Dan yang kelimanya, kata penulis kitab, an-sahra juz'un minal waqt. Maknanya berjaga malam ni adalah juzuk daripada satu waktu kita. Allazi sayus'al anhu yaumal qiyamah, yang mana ia akan ditanyakan tentangnya pada hari kiamat. Ia akan ditanyakan tentang hari kiamat.
وعلى ضوء هذا يقال, oleh kerana itu dikatakan بأن السهر يكون منهيا عنه, berjaga malam ni adalah dilarang, bal muharraman, bahkan menjadi haram, idza alima sahibuhu annahu sayatarattabu alaihi tadyi' salatil fajar. Bahkan boleh menjadi haram hukum kalau kita duk berjaga malam sekiranya pelakunya tahu bahawasanya kalau dia berjaga sepanjang malam, maka kesannya dia akan mengabaikan solat subuh. Maka dikatakan di sini wa yasdadul isim jurman, dan dosa kalau kita duk berjaga malam tak tidur ni adalah lebih besar sekiranya kita berjaga tu untuk melakukan perkara-perkara haram. Hadirin dan hadirat, sekiranya kita berjaga tu untuk kita melakukan perkara-perkara haram. Kemudian yang terakhir, hadirin dan hadirat, sebelum kita tutup, saya nak kongsikan di sini berkenaan dengan satu riwayat daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia kata, wa yuhsinu huna iradu ma rawahu al-Imam Malik fil Muwatta. Wa yuhsinu huna irad ma rawahu al-Imam Malik fil Muwatta. Dan bagus untuk kita sertakan di sini sebuah riwayat daripada Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Hasmah fi salatis subuh. Maknanya Sulaiman bin Abi Hasmah ni dia tidak datang ke salat berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid. Dan Sayyidina Umar perasanlah waktu itu. Faghada Umar bin Al-Khattab ila suq. Maka Umar bin Al-Khattab pun dia pergi ke pasar pada waktu selepas daripada itu. Wa maskan Sulaiman, dan kediaman Sulaiman ni, tempat tinggal dia adalah bainas suq wal Masjid Nabawi. Maknanya rumah dia adalah di tengah-tengah antara pasar dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra ala Shifa Ummu Sulaiman. Kemudian Sayyidina Umar ni dia pergilah ataupun dia bertemu dengan mak kepada Sulaiman ni, namanya Ashifa. Faqala laha, maka Umar ibn al-Khattab dia tanya kepada mak Sulaiman tu, Sulaiman bin Abi Hasmah tu, dan Sayyidina Umar pun dia kata, lam ara Sulaiman fi subuh. Tak nampak pun Sulaiman dekat masjid tadi sembahyang subuh. Faqalat, maka mak kepada Sulaiman ni dia kata apa? Innahu bata yusalli faghalabathu ainah. Dia kata dia berjaga sepanjang malam. Dia berjaga sepanjang malam untuk salat. Lalu dia pun mengantuk. Bila dia mengantuk, tidur sampai tak pergi salat subuh di masjid. Lalu Sayyidina Umar kata, faqala Umar li'an ushhida salat as-subuh fil jama'ah ahab ilayya min an aquma laylah. Kalau aku ini, kata Umar bin Al-Khattab, menghadiri pelaksanaan solat subuh secara berjamaah, itu lebih aku suka daripada aku qiyam sepanjang malam. Dan kalau aku menghadiri pelaksanaan solat subuh berjamaah, itu lebih aku suka berbanding aku qiyam sepanjang malam. Jadi kata penulis kitab, fanzur kaifa aba Umar sahra Sulaiman bin Abi Hasmah ma'a anna sahrahu kana fi salatin wa du'a. Tengok macam mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, dia mengkritik perbuatan Sulaiman bin Abi Hasmah yang berjaga malam tu, sedangkan dia berjaga malam untuk dia salat, bukan untuk buat maksiat. Dan dia berjaga malam untuk dia berdoa. Wa zalika li'annahu qad tarattaba alaihi tadyi' ma huwa ahab. Ini kerana perbuatan berjaga malam, walaupun untuk qiyam sepanjang malam itu, dia akan menyebabkan kesan yang lebih besar daripada itu, iaitu dia mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Ialah solat fardu lagi utamalah daripada solat sunat. Ni kadang dia berjaga malam untuk exam sebagai contoh.
untuk study sebagai contoh. Tetapi solat subuh dia tidak bangun, sebagai contoh gitu. Maka yang ni bukan prioriti dan bukan keutamaan hadirin sidang jemaah. Kemudian dikatakan di sini, hadirin dan hadirat, qala al-Imam Asy-Syatibi, al-Imam Asy-Syatibi berkata, karaha Malikun ihya al-laili kullahu. Imam Malik memakruhkan perbuatan menghidupkan keseluruhan malam dengan ibadat. Wa qala, dan Imam Malik berkata, la'allahu yusbih maghluban. Kerana boleh jadi kalau dia buat begitu, bangun pagi dia akan bangun pagi dalam keadaan berat. Wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pada perbuatan Nabi terdapatnya uswah. Pada peribadi Nabi SAW terdapatnya uswah. Kemudian Imam Malik pun berkata, la ba'sa bihi ma lam yadurru bi salati subuh. Tetapi kalau seseorang nak qiyam sepanjang malam dalam keadaan yang sama, ia tidak memberi kesan kepada pelaksanaan solat subuh dia, maka hukum qiyam sepanjang malam itu adalah la ba'sa, tidak mengapa, tidak mengapa. Jadi kalau berjaga malam untuk solat, untuk qiyamul lail, untuk tahajud pun dikritik oleh sebahagian ulama, tak dibenarkan oleh sebahagian ulama kerana dikhawatiri akan menyebabkan pengabaian pada solat subuh. Maka kata penulis kitab, fakaifa biman kana saharuhu ala ghairi ta'ah wa khair. Bagaimanakah pula dengan orang yang berjaga malam untuk melakukan perkara-perkara yang bukan perkara ketaatan, dan untuk dia melakukan perkara yang bukan perkara kebaikan, hadirin dan hadirat. Jadi selesai perbahasan kita kepada tahapan itu, dan memadai sekadar itu perbahasan kita, hadirin sidang jemaah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.